Saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pelan tindakan di bawah agenda reformasi khusus buat GLIC, GLC dan agensi demi memastikan keseimbangan antara objektif korporat dan tanggungjawab sosial ekonomi nasional tercapai tanpa menjejaskan daya maju, daya saing dan daya tahan ekonomi Malaysia dan syarikat berkaitan kerajaan itu sendiri. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Baik besar. Penubuhan badan-badan berkanun, BPP, Persekutuan dan syarikat berhad menurut jaminan sebagai agensi itu pada peringkat awal untuk memenuhi maksud-maksud tertentu. Tetapi bila dikaji semula seperti mana yang disinggung oleh Yang Berhormat, memang ada pertindihan dan kadang-kadang perlu diperingatkan tentang matlamat asalnya. Apakah matlamat asalnya? Menjana pertumbuhan, commercially viable, tapi di samping itu memenuhi agenda negara dan kini ekonomi madani termasuk kekuatan ekonomi bumi putera. Jadi setelah melihat itu, kita putuskan untuk menubuhkan pejabat penyeras rasionalisasi badan-badan kanun termasuk CLBG, syarikat berhad menurut jaminan, dan ini difungsikan oleh mantan KSP Datuk Asri. Di samping itu, untuk memantau supaya pelaksanaan benar-benar jelas, kita asaskan apa yang disebut sebagai pantau madani yang difungsikan oleh Saudara Khalid Latif dengan maksud menentukan tidak tersasar bermatlamat. Sudah disinggung oleh disentuh oleh Ketua Audit Negara dalam beberapa pelanggaran dan ini harus dipastikan. Jadi yang pertama yang dibangkitkan ialah tentang kedudukan syarikat. Ada yang telah dimajukan seperti mana yang saya sentuh dalam ucapan belanjawan, iaitu MEFCOM dan CAM, itu yang telah disatukan, digabungkan. Keduanya tentang HDC, Perbadanan Pembangunan Halal, dan Matrade. Kerjanya lebih kurang sama, jadi lebih baik disatukan, jimat kos dan lebih cekap dan efisien. Keduanya tentang perlu peringatan supaya badan-badan ini walaupun bebas di bawah lembaga masing-masing, tapi tidak harus ketepikan prinsip tata kelola dan tadbir urus yang ditetapkan. Kerana kita pastikan kadang-kadang pembayaran bagi pengurusan itu terlalu tinggi ketimbang tugas mereka atau keuntungan syarikat. Yang keduanya kita lihat umpamanya keperluan supaya pemusatan kegiatan yang menekankan kepentingan PMKS, syarikat tempatan, ekonomi negara dan kedudukan bumi putera. Kerana seringkali kadang-kadang agensi-agensi ini walaupun dibentuk pada peringkat awal untuk memenuhi keperluan bumi putera, tetapi nampaknya kegiatan itu hasilnya penuh dari segi kepentingan komersial dan diketepikan. Jadi hal-hal ini kita telah cuba betulkan dan laporan akan dimukakan dari masa ke semasa. Soalan tambahan Yang Berhormat Paya Besar, silakan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya lihat ada kesungguhan bila melaksanakan pantau madani dan telah dibuktikan semasa belanjawan 205 tempoh hari. Dilihat ada beberapa perkara telah dimejingkan. Ini selalu tindakan yang kehadapan Datuk Pertua. Persoalan saya kepada Yang Amat Berhormat Tambun, kita mesti yakin bahawasanya kapten kepada kapal tu mesti yang tepat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi bagaimana kerajaan melihat supaya yang pertamanya searching committee untuk kita mencari CEO top notch mengetuai GLC, GLIC dan agensi ini. Kenapa kalaulah kapten membawa kapal dalam lautan yang bergelora, Tuan Yang Pertua adalah kapten yang bukan mempunyai iltizam dan mandate seperti mana disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tamu tadi. Kebimbangan saya, mereka hanya
mendapat gaji yang tinggi, dan itu sebabnya saya mencadangkan supaya searching committee ini dapat melihat bukan sahaja gaji CEO tetapi benefit of staff. Berapa banyak, what X number benefit of staff dan berapa banyak KPI yang mereka lakukan. Dan kemudian kita mesti susulkan dengan carrot and stick method. Kalau mereka dapat keuntungan, kita bagi carrot. Kalau tidak, mesti kita punish dia Yang Mohamad Tambun. Kerana apa? Kerana ini mandate yang diberikan rakyat kepada kerajaan untuk melantik syarikat yang milik kerajaan. Yang ketiganya, Tuan Yang Pertua, prestasi ni. Prestasi GLC, kenapa berbeza dengan prestasi syarikat swasta ataupun syarikat luar negara yang invest dalam Malaysia? Betul, saya faham kita bukanlah tertumpu kepada keuntungan, tetapi mesti juga memberi pulangan dividen kepada kerajaan melalui usaha ekonomi mereka. Yang akhirnya, Tuan Yang Pertua, saya sokong 150% untuk lembaga audit negara, Jabatan Audit Negara untuk membuat audit kepada 2,000 GLC ini. Sebab apa? World Bank dan Tuan Yang Pertua telah buat kajian dalam satu report yang jelas berkaitan business of state, state-owned enterprise, melibatkan 76,000 syarikat, melibatkan 91 countries atas report The Business of the State World Bank 2023. Banyak perkara-perkara yang disebut dalam perkara itu, 5 prinsip asas yang harus kita telusuri. Kerana apa? Kerana kita mesti memastikan JLC ini kembali kepada mandat yang sebenar dan dia memberi kesejahteraan ekonomi sosial, ekonomi yang baik kepada negara kita. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Yang Amat Berhormat. Terima kasih Pak Yang Besar. Pandangan tentang laporan Bank Dunia telah diambil kira di antara sebab mengapa kita meneliti semula. Dan dalam syarat dengan Menteri Besar dan Ketua Menteri, saya juga telah menegaskan perlu Ketua Audit campur kerana kadang-kadang kita tidak dapat pantau sehingga peringkat bawah. Dan kecelaruan banyak juga berlaku di kalangan agensi yang terus catat kerugian tahun demi tahun. Dan oleh itu kita harus bertanggungjawabkan mereka. Walaupun saya terima bahawa kenyataan mereka tidak boleh disamakan semuanya dengan sektor swasta, kerana dia ada tanggungjawab. Umpamanya pelaburan dalam negara, keduanya, tidak semua tapi sebagian besar, keduanya PMKS, ketiganya Bumi-Putra, itu tidak dikenakan kepada syarikat swasta. Walaupun bagaimanapun dari segi prestasi harus dinilai, dan syarikat-syarikat tidak mencatat keuntungan atau pengurusan yang lemah tidak harus mengambil anggapan bahawa mereka akan terus diberi bonus. Selama ini umpamanya saya lihat kadang-kadang 6 bulan, 8 bulan bonus dianggap sebagai satu perkara biasa. Ini sudah kita hentikan. Ya, sejak tahun lalu saya dah hentikan bahawa mereka harus juga ambil kira bahawa mereka dipilih untuk memenuhi satu tanggungjawab. Sebahagian besar mereka menjalankan, saya tidak boleh nafikan. Ya. Sebab itu umpamanya dalam ucapan Melayu yang saya sebut Ramli Burger, itu dah jadi jaringan yang besar, tapi dari awal telah dibantu oleh BSN. Kemudian Aerodyne yang sekarang kalau ikut Google itu ambil drone dari Aerodyne. Hampir semua keperluan drone oleh Google itu diambil dari syarikat Aerodyne yang berpangkalan di Malaysia. Di Aerodyne juga telah dibantu daripada awal oleh Khazanah dan Kuat. Jadi kegesaan supaya terus beri pantauan, dan kita juga telah bersetuju supaya Ketua Audit Negara mengaudit semua 2,000 ini. Saya ingat akan satu jadi kejutan supaya semuanya akan lebih bertanggungjawab. Kerana kadang-kadang pelanggaran itu masih berterusan di beberapa peringkat dan tidak ada jalan lain tetapi untuk kita jalankan audit dan memantau terus. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Kan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Kubang Basu. Yang Berhormat Perdana Menteri Tambun. Ini soalan tambahan saya. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi-Putra 2035, Putra 2035, yang diumumkan dalam Kongres Ekonomi Bumi-Putra CEB 24 pada Mac 2024, mensasarkan penguasaan Bumi-Putra melalui equity GLC dan GLIC sebanyak 20% pada 2035. Saya mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nyatakan apakah plan khusus kerajaan bagi menjayakan agenda berkenaan.
Seterusnya pada 22 Ogos 2024, kerajaan telah mengumumkan penggabungan 3 bank, iaitu Bank Pembangunan, Exim Bank dan SME Bank. Soalannya, apakah kajian mengenai implikasinya telah dilaksanakan oleh kerajaan, khususnya dari segi impak atau kesan kepada usahawan PKMS Bumiputera, kemungkinan ia mampu membantutkan pertumbuhan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Ini kerana ketiga-tiga bank ini berkenaan menyediakan pembiayaan khusus pelbagai kluster kepada pelbagai kluster perniagaan yang berbeza. Dan PKMS memberi sumbangan kepada negara 613 bilion pada 2023 kepada ekonomi negara. Pada 2024, Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pembiayaan 1 bilion untuk pelbagai segmen usahawan Bumiputera melalui BSN Agrobank dan Tekun Nasional. Berapakah peruntukan yang telah disalurkan setakat ini dan apakah strategi dan alat tuju kerajaan susulan penjaraan semula 3 agensi bermandat Bumiputera, yakni Peneraju Agenda Bumiputera Teraju, Yayasan Peneraju dan Ekuiti Nasional Berhad Ikonas dalam konteks ekosistem keusahawanan Bumiputera. Terima kasih Tuan-Tuan. Terima kasih Yang Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Terima kasih. Soalan Kuala Pasu di mananya dia mengikuti dan faham perkembangan. Saya ucap terima kasih. Tentang agenda Bumiputera, kita teruskan walaupun penekanan itu agak berbeza. Umpamanya, kalau dalam strategi bersama, dalam pembahasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup, itu menyeluruh dan tidak dikategorikan sebagai Bumiputera dan bukan Bumiputera. Begitu juga tentang mutu pendidikan dan kesihatan. Tapi bila kita cakap secara umum begini, kerana kita biasa dengan racial profiling sebelum ni, maka kadang-kadang timbul gesaan daripada Bumiputera, daripada India atau masyarakat Cina. Jadi saya nak jelaskan itu pendekatan bila kita tumbuh ekonomi dan pacu dan pinjaman itu menyeluruh kepada semua. Tapi bagi khusus untuk Bumiputera, itu diteruskan kerana ada pertamanya dasar yang jelas termasuk 153, keduanya tentang kesenjangan yang merata. Dan oleh itu saya rasa afirmasi dasar affirmative action ini dia akan diteruskan. Dan soal equity walaupun ditekankan dalam Kongres, kita tidak tekankan sangat kerana kita lebih setuju untuk mengangkat lantai masyarakat itu. Kerana kalau terlalu terikat dengan equity seperti yang pernah berlaku dulu, jadi fokusnya itu adalah pada syarikat-syarikat besar. Jadi kita berlaku kesenjangan yang ketara di antara golongan kaya Melayu dengan yang merata miskin. Jadi sementara ini boleh diteruskan tetapi bukan menjadi satu pendekatan yang terlalu keras. Umpamanya kalau seperti mana saya telah umumkan Bandar Malaysia yang dulunya diserahkan kepada asing keseluruhannya, sekarang itu diambil balik dan keseluruhannya itu dikendali oleh syarikat kerajaan yang tentunya memberi fokus Bumiputera, termasuk 50 ekar khusus Bumiputera. Dan ini seperti mana saya jelaskan belum pernah dilakukan sejak kita merdeka 1957. Itu memberikan gambaran bahawa dasar ini tidak ditinggalkan. Soal penggabungan 3 bank, walaupun masih dalam proses, saya setuju dengan gesaan Yang Berhormat bahawa soal tumpuan kepada PMKS itu tidak akan diketepikan. Ya. Di antara syarat-syarat yang ditekankan oleh Bank Negara yang memantau soal penggabungan, walaupun terlalu awal untuk saya berikan komen, tetapi syarat PMKS, syarat pinjaman Bumiputera itu tetap dijadikan satu ukuran dan dasar daripada penggabungan ini. Soal berapa jumlah dari 1 bilion itu saya minta notis dan saya akan berikan secara bertulis berapa yang telah disalurkan setakat ini. Backbenchers, silakan Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Apa pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jika saya ada cadangan iaitu ahli lembaga pengarah GLIC dan GLC, ahli lembaga pengarah ini yang bebas dan independen, dipilih daripada golongan profesional dari private sector yang berintegriti dan tidak lagi mengamalkan lantikan
ahli-ahli politik ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang masih bertugas ataupun yang telah bersara. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Pak Haji Gudang. Pelantikan ini melalui proses termasuk semakan dari LHDN, Bank Negara, SPRM dan Polis Diraja Malaysia untuk pastikan rekod mereka itu bersih dan dapat dipertahankan. Keduanya yang dilantik itu profesional. Apakah mereka itu pernah pegang jabatan politik itu bukan soal. Siapa yang layak, kita tidak diskriminate orang politik atau bukan. Tetapi syarat itu dan keutamaan dan sebagian besarnya adalah golongan profesional. Melainkan beberapa bidang, umpamanya Yang Berhormat, institusi keuangan dan beberapa agensi yang terikat dengan keuangan itu tidak diizinkan ahli-ahli politik dalam ahli lembaga. Itu memang tegas dan kita mendukung prinsip ditekankan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi apakah mungkin kita pertingkatkan dan perbaiki soal penilaian dan prestasi itu, insya-Allah kita lakukan terus, kerana ukurannya sekarang ialah bila ada pemantauan yang keras, maka tidak mudah ahli lembaga itu bertindak bertentangan dengan prinsip yang dah tegaskan. Dan mereka tahu bahawa mulai tahun depan Ketua Audit Negara akan masuk. Dan ini akan memberikan satu peringatan bahawa tidak harus berlaku apa-apa permasalahan yang kecurangan dalam agensi yang berkenaan.